sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, peranan PDRM amat jelas, iaitu misi utama adalah untuk mengekalkan keamanan dan ketenteraman. Saya sedar tentang betapa beberapa jam sebelum ini terdapat banyak kekeliruan di kalangan orang ramai yang bertanyakan pelbagai-bagai soalan, bukan saja di kalangan termasuk juga daripada sektor penghilangan, peladangan, so pelbagai-bagai soalan, pelancongan, pelbagai-bagai soalan telah dibangkitkan tadi dan telah pun dijawab. So dalam eksersis ini juga perlu saya ingatkan di sini bahawa sebarang bentuk pelanggaran di bawah perintah kawalan pergerakan yang akan berkuat kuasa pada esok hari, mulai 18 Mac hingga 31 Mac ini, ada beberapa kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan mengikut kanun keseksaan Akta 574 seperti mana berikut. Yang pertama, di bawah Seksyen 186 menghalang penjawat awam pada menjalankan kerja-kerja jawatannya. Seksyen 188 mengingkari perintah yang disiarkan oleh penjawat awam tadi. Yang ketiga, perbuatan cuai yang mungkin merebakkan kejangkitan apa-apa penyakit yang berbahaya kepada nyawa. Dan yang keempat, mengingkari aturan karantina ataupun aturan kuarantin tadi. So, orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan sebarang berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya, sehinggalah boleh mewujudkan kegusaran atau menimbulkan ketidaktenteraman awam dalam isu semasa. So, berita-berita palsu yang telah menyebabkan wujudnya kebimbangan yang melampau di kalangan masyarakat. Akibatnya berlakunya pembelian panik walaupun kerajaan telah memberi jaminan bahawa bekalan makanan dan barang-barang keperluan harian adalah lebih daripada mencukupi. Polis Diraja Malaysia sekali lagi menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu kerana tindakan tersebut bukan saja tidak bertanggungjawab tetapi turut menjejaskan ketenteraman awam serta membangkitkan keresahan dalam kalangan masyarakat. So, mana-mana individu yang dikesan menyebarkan berita-berita palsu boleh disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 atas kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap keluarga, masyarakat dan negara, adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ini dengan mematuhi segala perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan. So, di sini saya menyerulah pada orang ramai ini bukannya curfew, ini bukannya perintah berkurung yang mana boleh menyebabkan orang ramai dikenakan mengikut undang-undang sekatan untuk mereka keluar daripada rumah. Bukan. So, jangan kelirukan. Jadi saya ingat beberapa jam sebelum ini berlakunya panic buying tadi, orang berebut ke pasar raya untuk membeli barangan keperluan adalah sepatutnya tidak berlaku. Arahan yang pengumuman yang telah dibuat oleh YAB Perdana Menteri kemarin cukup jelas. Di situ cukup jelas. Ia bukannya perintah berkurung, tetapi masih ramai lagi yang keliru, yang sehingga percaya bahawa sekononnya dalam masa 2 minggu akan datang ni akan berlaku apa yang digambarkan sebagai complete lockdown, maknanya orang tak boleh keluar rumah, tak boleh apa. Sedangkan kemarin telah dijelaskan satu persatu apa yang dikatakan kawalan pergerakan ni tadi. So, pengumuman bahawa supermarket boleh masih dibuka, kedai-kedai menjual barangan makanan runcit boleh dibuka, restoran boleh dibuka, tetapi tidak boleh menghidangkan makanan untuk sit down di situ. Cukup jelas. Maknanya tidak akan terputus, tidak akan tersekat kehendak orang ramai untuk keluar mendapat atau membelikan barangan-barangan keperluan, barangan-barangan makanan ni tadi. Tetapi tetap juga berlaku.
Ya, saya harap selepas ini nanti, ya, sehari dua ni nanti keadaan lebih dan lebih banyak penjelasan diberikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Bagi pihak polis, peranan kami di dalam perintah larangan ini tadi ialah untuk mengawal pergerakan orang ramai daripada satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu daerah ke satu daerah. Begitu tu, ya. Interstate, ya. Sebab exercise ini amat perlu, ya, amat perlu kerana kita yakin bahawa ia akan dapat menyekat menularnya virus ni tadi, ya, pergerakan daripada satu negeri ke satu negeri. So apa yang perlu dibuat oleh orang ramai apabila timbul keperluan untuk mereka, misalnya yang tinggal di Kuala Lumpur ni, untuk nak balik ke Perlis ke, atau nak balik ke Sabah ke misalnya, ke ataupun Sarawak ke misalnya, dia boleh memberitahu pada kita, ya, memaklumkan kepada ketua polis balai terdekat mengenai hasratnya itu, dan kita akan berikan mereka satu dokumen yang menjelaskan bahawa pembawa dokumen ini telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa ia perlu membuat perjalanan ini atas sebab-sebab sedemikian. Ya, so kita sedang menyediakan borang-borangnya untuk di semua balai, di 156 ibu pejabat polis daerah, dan seterusnya ada beratus-ratus lagi balai-balai polis di daerah-daerah tersebut, ya. So kecuali kalau mereka hendak membuat pergerakan balik ke Sarawak misalnya, ya, mungkin ada sekatan di situ di mana mereka perlu dikuarantin, ya, 14 hari, itu terpulang kepada kerajaan negeri masing-masing, ya. Tetapi bagi pihak polis untuk keluar, untuk membuat pergerakan, ya, dari satu tempat, negeri ke satu negeri, ya, mereka perlu memberitahu supaya memudahkan perjalanan mereka, ya. Dan kita akan bekalkan mereka dengan surat, satu dokumen untuk mengesahkan status pergerakan mereka tersebut. Lain pada itu tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangi oleh orang ramai, ya. Tidak ada apa. Tetapi peranan PDRM ini semata-mata untuk mematuhi, ya, keperluan di bawah akta ni tadi, ya. Kita membantu Kementerian Kesihatan. Pentingnya perintah tadi telah dikeluarkan oleh kerajaan sebab didapati bahawa menerusi pengalaman daripada negara China, ia nampak begitu efektif sekali, ya. Dan saya tidak mahu menyentuh tentang bahaya, tahap bahaya apa semua, itu memang hak kementerian, tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Tetapi dengan keluarnya perintah larangan pergerakan, kawalan pergerakan ini sekaligus membuktikan bahawa keadaan sudah sampai ke tahap itu di mana perlu dikeluarkan kawalan ini tadi, sebab ia dapat mengurangkan risiko virus ini atau penyakit ini berjangkit dengan lebih meluas lagi, ya. So bersama saya ada Timbalan Ketua Polis Negara dan Datuk Seri Akhil Sani yang telah pun ditugaskan sebagai point person bagi PDRM dalam aktiviti ataupun tanggungjawab bersama dengan Kementerian Kesihatan tadi. So ada apa-apa soalan daripada apa ni? Please. Tentang itu surat untuk bagi balai polis punya. Ya. Apakah yang dokumen yang perlu disediakan oleh masyarakat untuk pergi membuat itu laporan untuk balai kampung atau balai Sabah Sarawak? Sebaik-baiknya sekiranya ada suatu dokumen yang boleh mengesahkan bahawa memang betul ada saudara dia sedang sakit ke, ya, ahli keluarganya sedang sakit ke, ataupun perlu untuk menjemput anaknya yang bawah usia untuk nak dibawa balik, ya, lepas cuti sekolah ke. So cukup memadai, ya. Saya menyeru kepada orang ramai supaya ikhlas, ya. Ikhlas, jangan mengambil kesempatan, ya, dalam mengambil kesempatan untuk sengaja untuk mereka keluar. Risikonya amat tinggi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan tadi. Sesiapa yang kita tidak tahu apa yang berada di luar daripada kediaman kita. Mungkin tempat tersebut telah dicemari, ya, oleh seorang pesakit yang belum dikesan misalnya, ya, yang belum dikesan. So kita expose dedah diri kita kepada risiko yang sepatutnya tidak berlaku, ya. Tetapi kita sengaja untuk
semata-mata untuk nak memuaskan hati kita, ambil kesempatan, jabat tutup apa semua untuk kita nak pergi beriadah, bersiar-siar. Bukan itu tujuannya, untuk semua stay indoor. Seboleh-bolehnya tinggal di rumah ataupun premis kediaman masing-masing. Itu memang efektif, memang berkesan untuk nak menyekat menularnya virus ini. Dah terbukti. So, saya seru pada orang ramai, pihak polis akan sentiasa memberi kerjasama, memudahkan dalam kes-kes yang genuine jadi. Kes-kes di mana mereka perlu amat sangat untuk nak membuat perjalanan tersebut. Tapi jangan ada yang bersifat selfish, sombong, mementingkan diri sendiri saja, untuk melanggar, mencari pelbagai alasan untuk dia dapat keluar, nak pergi makan angin di Perlis, di Langkawi ke, di Desaru ke, di Sabah ke, Sarawak ke, untuk elakkan. Itu spirit perintah larangan ini tadi. Ya. Nombor 2, satu orang satulah. Ya. Ya. Ya, mulai tengah malam ni. So, what they need to do is that they go to the balai and inform them, inform the police station. At the moment, no, but that's why I appeal to all. Please, don't exploit. Don't be selfish, please.